أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salam hormat kepada penuntut-penuntut ilmu semua. Nah, utama sekali ucaplah kita syukur, banyakkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana dia saat itu taruhkan umur kita lagi, dan oleh kerana dia saat itu dapatkan memberi nikmatkan kepada kita lagi pada hari ini, maka oleh kerana demikian itu banyakkanlah kita saat itu sama-sama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana nikmat yang dia beri kepada kita saat itu sangat banyak sekali lah. Oleh kerana kita saat itu nak terhingga, nak tersakak, nak bila tak leh di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka marilah kita sama-sama pakak-pakak sedar, pakak-pakak insaf, pakak-pakak fikir tentang nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Janganlah lupa tentang nikmat yang Allah beri kepada kita saat itu. Kita lalai daripada nikmat yang Allah beri kepada kita saat itu dikatakan kita terlupa jaksa yang Allah Ta'ala beri kepada kita saat itu. Jadi Alhamdulillah, salam hormat sekali lagi kepada penuntut-penuntut ilmu kita semua yang mana duk berkongsi sama kita lagi. Pakak-pakak duk dengar tentang muzakarah live kita ni, muzakarah tentang kitab Imam Ghazali, iaitulah nama kitab Ayyuhal Wala ini pada hari ini. Semoga penuntut-penuntut kita hak mana duk berkongsi sama kita saat itu semoga mudah-mudahan penuntut kita saat itu dalam panjangnya umur, mudahkan rezeki, sihat wal afiyah zahir dan batin, dan murahkan rezeki, dapatkan ilmu yang barakah, yang manfaat. Seteruslah habis. Kemudian Alhamdulillah, pada sepatutnya yang mulia pada hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama berkongsi, marilah kita sama-sama pakak dengar, marilah sama-sama pakak muzakarah tentang kitab Ayyuhal Wala. Kita nak baca hari ini kitab Ayyuhal Wala karya bagi Imam Ghazali, diterjemahkan oleh iaitulah Ahmad Fahmi. Itu orang yang terjemahkan kitab dia. Asal dia kitab bahasa Arab, lepas tu terjemah jadi bahasa Jawi. Mudah kita nak baca, mudahlah kita nak dengar, mudah kita nak faham.
yang mana saat ni tu dah aduk dengar pengajian kita lah kita ini, kita haraplah besar-besar hati pakatlah sokong tu mudah-mudahan muzakarah kita ni pada hari ni dan lain lagi saat ni tu dah minta tolong dengan sebesar-besar hati pakak-pakak sebar, pakak-pakak share, pakak-pakak alai tu. Itu dikatakan satu jalan ni untuk jadi manfaat tu bagi kita sendiri, hak tetangga kita duk buat muzakarah ni jadi manfaat juga. Lepas tu bagi mereka-mereka yang duk tolong share atau tolong duk jai saat ni tu, mudah-mudahan masuk le golongan orang yang manfaat jugalah dah. Tu. Jadi alhamdulillah tak lewatkan masa lagi dah. Tak sekan panjangkan ucapan lagi, teruskan pengajian kita pada hari ni. Nak kecek tetangga nasihat gapo hari ni, maka marilah kita sama-sama pakat dengar, sama-sama pakat ambil iktibar apa saja yang jadi manfaat, yang jadi nasihat yang terbaik bagi kita ramai-ramai saat itu, pakat-pakat dengarlah dan pakat-pakat esok fikir apa saja tetangga yang nak royak isi pada hari ni dah. Maka dah pada surat kita, pengajian kita hari ni pada muka 20 lah bagi mereka yang ada surat saat itu deh. Tu pada muka 20 nasihat yang keempat. Tu ya. Tengok bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Nasihat keempat. Nasihat keempat. Gapo weh qadar balase pak mengikut qadar amale. Tu. Ya katanya qadar balase, qadar ganjare, tu qadar balase saat itu mengikut qadar amale. No ayat katanya dah. Nasihat tentang Imam Ghazali kita nak royak kepada anak-anak dia yang tercinta, anak-anak dia hak yang mulia saat ni tu. Dia nak royak tentang nasihat ni. Pada hari akhirat esok Tuhan saat itu nak balaskan pahala kita saat itu, nak balaskan tempat kedudukan pada kita pada hari kiamat esok saat itu, dia nak balas mengikut qadar amalan kita. Pada dunia ni kita duduk tah dunia ni kita rajin setara mana buat amalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin dan kita tuluh ikhlas setara mana buat amalan pada dunia ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari akhirat esok Allah Taala nak balas qadar mengikut amalan yang kita buat pada dunia ni lah. Tu tentang nasihat yang keempat ni ayat ni. Allah Ta'ala nak balaskan, Allah Ta'ala nak beri ganjaran, Allah Ta'ala nak beri balas pada hari akhirat esok yang mengikutkan qadar amalan kita yang mana kita saat itu duduk buat pada dunia ini. Kalaulah kita rajin buat, kalaulah kita wasa tak jemu di dalam nak buat amal ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dunia ni, maka bagi mereka tu ada balasan yang sepatutlah bagi dia pada hari akhirat esok. Tu. Sebaliknya bagi mereka yang malah duduk atas dunia ni jemung di atas nak buat amal ibadat wasa segai wasa malah nak buat amal ibadat saat itu, buat saat itu buat saat itu buatlah pada nak lepas-lepas. Tu. Pada akhirat esok tu nak balas lah amalan dia saat itu. Qadar balasnya yang mengikut amalan yang dia buat di atas muka bumi ni dah. Tu ni katanya kita saat itu. Kalaulah kita saat itu pada akhirat esok kita wasana nak duduk dalam syurga yang mana yang tinggi, kita rajinlah buat amalan-amalan yang terbaik, yang manfaat, yang berguna bagi kita saat itu. Tu kalaulah kita azai cinta-cinta kita nak masuk dalam syurga yang paling tinggi, kita kena rajin buat amal ibadat banyaklah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak mesia-siakan masa, tak merugikan masa pada hari yang Allah Taala beri kepada kita. Saat itu dikatakan beruntunglah bagi mereka yang rajin saat itu. Demikianlah bagi orang yang malas saat itu, dia boleh dapat baik lain pula. Dah habis dah. Tu ni katanya nasihat tentang maudhu' pada hari ni Allah Taala nak balaskan qadar
Nak balaskan pahala, nak balaskan ganjaran saat itu pada hari akhirat esok, ia mengikutkan qada amalan kita buat hari pada dunia ni. Tu. Habis dah. Tengok dia kata lagu mana. Dia katanya, wahai anakku yang tercinta. Ni Imam Ghazali kata. Hei anakku. Anakku mana yang tercinta? Anakku hak dia saya, anakku hak dia apa? Hak dia kasih. Dia nak royak. Tu apa? Selama mana engkau tidak beramal. Maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Ni Imam Ghazali royak dah. Selama mana kita saat itu tak ada buat amal. Maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Makna katanya, nak boleh dapat pahala saat itu terhenti di atas kita. Saat itu kena buatkanlah amalan kita saat itu. Kena rajinlah buat amalan. Kalaulah malah nak buat amalan, maka kita saat itu tak akan dapatlah sama sekali akan pahala, akan ganjaran pada hari akhirat esok dah. Tu. Mana kena nak ayat katanya nak boleh pahala saat itu, nak boleh dapat ganjaran saat itu pada hari akhirat esok saat itu, maka ia terhenti di atas kita kena buat amalan di atas muka dunia ni. Kalaulah kita malahkan nak buat pahala, malahkan kita nak buat amalan saat itu di atas muka dunia ni, maka kita tak akan dapat sama sekali akan pahala atau ganjaran atau balasan pada hari akhirat nanti deh. Tu pakak-pakaklah. Pakak-pakaklah mereka. Bagi siapa-siapa, bagi kita semua saat itu, gemarlah biar serajinglah tertengi masa nak buat amalan pada hari saat itu. Lebih-lebih lagi pada masa hara-hara, lebih-lebih lagi pada korongnya 15 ni. Panggil korongnya terakhir sekali. Tu. Nak kiamat bila kita tak tahu. Tengok duk jadi hara-hara macam-macam saat itu. Patutlah kita saat itu kena pakak-pakak rebuklah. Pakak-pakak ambil lah tertengah amalan saat itu. Pakak-pakak rajinlah buat amalan. Oleh kerana apa? Oleh kerana saat itu apabila dunia nak akhir saat itu kita tak tahu atau nak berlaku kiamat bila. Lepas tu kita tak tahu juga. Tapi diri kita saat itu nak akan kembali kepada Allah saat itu bila kita tak tahu. Duk sehat, molek-molek khabar-khabar bohong mati dia moyak katanya mati dah weh. Tu. Duk tersah sana saat itu tak ada artilah dah. Tu ayat katanya yang mana bagi siapa-siapa yang duk sehat lagi tu. Sehat yang ada mampu tertengan buat amal ibadat saat itu. Rebuklah dak apabila jatuh ke uzuran, dak apabila timpa bala di atas seseorang saat itu. Duk azan nak buat pada ketika itu sajalah. Tu. Duk lalai masa ketika sehat kita malah nak buat apabila jatuh ke uzuran, masa nak buat. Tu dia buat panggil tu. Habislah lah. Tak ada jalan lah. Dah. Oleh kerana hak Imam Ghazali royak sana itu dah kita nak dapatkan pahala, kita nak dapatkan ganjaran pada balasan, pada pahala pada hari esok akhirat esok sana itu, dia terhenti di atas kita kena rajin buat amalan pada muka dunia ni. Rebuklah buat amal ibadat saat itu. Nak buat amal ibadat saat itu ada royak klik hak lepas saat itu nak buat amal ibadat yang mana Allah Taala, yang mana Imam Ghazali royak katanya nak pakai amalan kita saat itu terhenti di atas kena ada ilmu ngatiklah. Tu. Buat amalan tak ada ilmu tak ada manfaat bagi kita. Pas ada ilmu dah tak buat amal pun tak jadi manfaat juga. Makna katanya terhenti di atas dua perkara akan nak jadi manfaat bagi kita saat itu. Mana yang pertama kena ada ilmu, yang kedua barulah kita buat. Tu. Ada kakah dah kita buat saat itu dikatakan terlebih afdal bagi kita saat itu. Habis dah. Tengok dia kata lagi. Diriwayatkan ada satu riwayat dia kata ada satu hikayat, ada satu cerita dia kata di sini. Tu. Hikayat ni nak pelagah hak dengan hak katanya riwayat ni satu kisah. Tu. Satu kisah, satu cerita nak pelagah tetengah katanya qada balasan saat itu. Qada nak boleh kata nak ada balasan saat itu yang mengikut qada amalan kita. Pas ni ada kisah nak pelagah dengan modok hak saat itu, hak Imam Ghazali royak. Dia kata kena. Dia kata dia riwayatkan hikayat ni tak tahu katanya piye royak lah deh. Tu. Dia kata dia riwayatkan bahawa ada seorang laki-laki saat itu dari kalangan Bani Israel. Tu. Ada satu orang laki-laki dia saat itu kalangan
dari kalangan Bani Israel, dari campur orang Bani Israel, umat-umat yang dulu. Umat-umat dulu saat itu. Bani Israel lelaki saat itu dari kalangan Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lamanya beribadat saat itu. Tu. No, ya katanya ada satu orang laki-laki dia saat itu mari daripada Bani Israel. Pas dia saat itu duk buat ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala saat itu lama dia saat itu 70 tahun. Tu. 70 tahun buat tetengah amal ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Ini cerita ni. Cerita. Seorang laki-laki saat itu tu. Lalu Allah Taala mahu menunjukkan keadaannya ini. Keadaan seorang laki-laki saat itu kepada para malaikat. Tu ni katanya Allah Taala saat itu nak menunjuklah keadaan seorang laki-laki saat itu para malaikat tahu. Kena dia saat itu doa ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lama 70 tahun dah. Lalulah Allah Taala saat itu nak menunjukkan keadaan seorang laki-laki dok buat ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala saat itu pada para malaikat tahu. Maka Allah Taala mengutuskan kepada para malaikat saat itu seorang malaikat. Seorang malaikat mana? Yang memberitahu bahawa ni mana katanya Allah Ta'ala saat itu nak beritahukan kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala saat itu goyaklah kepada malaikat ramai-ramai saat itu. Mu nampak tak noh? Ada seorang laki-laki noh. Yang daripada dia saat itu daripada Bani Israel buat amal ibadat terhadap aku selama 70 tahun dah. Fak muntah lagi. Maka Allah Ta'ala saat itu goyak kepada para malaikat. Maka ramai-ramai saat itu terjemput satu malaikat goyak katanya. Goyak kepada seorang laki-laki buat amal ibadat saat itu. Tu yang katanya maka Allah Taala mengutus kepada para malaikat tu seorang malaikat yang memberitahu bahawa ramai-ramai para malaikat ni goyak aku nak uji satu kerja, aku nak uji satu arah untuk mung saat itu goyak kepada seorang laki-laki itu. Goyak lagu mana? Tu goyak kepada seorang laki-laki daripada Bani Israel saat itu yang mana dia saat lama buat ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala hingga lama saat itu 70 tahun. Suruh malaikat saat itu goyak kepada orang itu saat itu goyak lagu mana? Walaupun ia telah beribadat 70 tahun lamanya seorang laki-laki saat itu, namun ia seorang laki masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Tu. Tengok ni. Tu. Kalau kita ni nak puasa lagu mana? Kalau kita. Dia katakan Allah Ta'ala tu utus. Suruh para malaikat saat itu. Suruh seorang daripada ramai-ramai malaikat saat itu. Suruh satu orang malaikat saat itu. Pergi royak kepada seorang lelaki yang mana buat ibadat lamanya dengan Allah Ta'ala tu 70 tahun. Pergi royak gini. Royak mana? Walaupun ia seorang lelaki tu telah beribadat 70 tahun lamanya. Kalulah mung duk buat amal ibadat lama dah 70 tahun, namun ia seorang lelaki saat itu masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Mung tu walaupun dia saat itu duk buat amal ibadat lama 70 tahun, mung tu tak layak lagi nak masuk dalam syurga. Tu. Tu nak katanya Allah Taala lagi utus gi royak kepada malaikat, sugi royak kepada orang tu, orang lelaki tu buat amal ibadat tu. Pas kalau kita tu. Kalau Allah Taala hatta mari royak lagu tu kita nak berasa lagu mana? Duk sujud syukur semai lama 70 tahun dah duk buat amal ibadat. Kadang-kadang patu tiba-tiba Allah Taala mai royak hatta para malaikat mai royak katanya mungkin tak layak lagi nak masuk dalam syurga. Pas kita nak puasa guna tak teranyak lagi kita. Kalau kita tu teranyak dah. Lemahlah kita saat ni tu. Tu. Tu ni atau cerita ni, dah. Cerita ni tak suk lagi dia nak lagu dengan pada mondok saat ni tu. Dah faham dah. Tu nak katanya Allah Taala saat itu utuskan daripada satu orang malaikat saat itu suruh gi royak kepada satu orang laki-laki hidup rajin buat amal ibadat 70 tahun lagi saat itu. Dia kata mung saat itu mung dak buat amal ibadat 70 tahun, mung tu tak layak lagi nak masuk dalam syurga ku. Lepas tu seorang laki-laki saat itu nak kata lagu mana terhadap malaikat saat itu. Tengok dah. Dia katanya apabila malaikat hak gi royak beritahu kepada seorang laki-laki saat itu. Selesai beritahu hal ini kepada seorang laki-laki. Beritahu hal ini, hal mana? Hal katanya tak layak nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala sana itu. Kepada seorang laki-laki. Dah susah.
Dah selesailah seorang malaikat saat itu giroyak kepada seorang laki-laki lagu tu. Lalu ia berkata, ia seorang laki-laki dak buat amal ibadat terhadap Allah Taala saat itu lama 70 tahun saat itu. Dia kata lagu mana? Dia katanya, itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Tu tengok saya tengok ya balah malaikat. Ya suan malaikat saat ni tu. Dia kata lagu mana? Lalu ia berkata saat itu seorang laki-laki hendak buat amal ibadat dengan Allah saat itu. Tak kalau malaikat dia ayat lagu tu, dia kata klik terhadap kepada malaikat. Kata lagu mana? Itu bukan urusan saya. Tu bukan kerja emo tu. Bukan hal mo nak ambil tahu situ. Seolah katanya dia ayat temu buat amal ibadat. Lama 70 tahun dah. Tak boleh nak masuk surga. Seorang laki-laki tu bukan kerja mo situ tu. Saya diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Nak boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga, itu kerja Allah. Allah menjadikan manusia, menjadikan kita saat itu untuk buat amal kepada dia. Tengok dia jawab kepada malaikat saat itu. Tengok seorang laki-laki lagi jawab terhadap malaikat saat itu. Tak kira dia kata. Kata nak boleh masuk syurga, tak masuk syurga saat itu bukan kerja mo, bukan urusan mo dia kata. Allah menjadikan mo saat itu untuk buat amal ibadat. Nak boleh masuk syurga, atau nak boleh masuk neraka, itu kerja Tuhan, bukan kerja amma. Amma saat itu Allah Ta'ala menjadikan amma, Allah Ta'ala menciptakan kita saat itu untuk buat amal ibadat terhadap dia, ya. Tak kan? Tu sadar ya balah. Tengok ya balah wah kepada malaikat saat itu. Tu. Sebab dia katanya ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu. Allah Ta'ala saat itu menjadikan kita, menciptakan jin dan manusia saat itu supaya apa? Supaya untuk buat amal ibadat terhadap dia. Nak boleh masuk syurga atau nak boleh masuk neraka bukan kerja kita. Itu dikatakan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Tengok tu. Kita jangan gaduh dah. Jangan gaduh ni buat amal ibadat sikit perasalah kita saat itu lebih pada demo dah. Buat bangun sunat tu sunat ni banyak duk buat perasa terbanyak pada demo. Kita ni wasa lebih wasa mudah-mudahan Allah Taala masuk syurga. Jangan gaduh. Buat amal ibadat apa-apa jangan terhenti di atas balasan. Dah. We ada seorang laki-laki ni daripada Bani Israel saat itu. Tengok ya. Buat amal ibadat lama 70 tahun dah Allah Taala kita nak cuba katanya, mung dok buat selama kening saat itu mung tak akan layak lagi nak masuk dalam syurgaku. Pas lalu tu dia balah terhadap malaikat katanya, dah. Dia balah terhadap malaikat katanya, nak boleh masuk syurga bukan kerja aku ni ialah supaya buat amal ibadat kerana Allah ya, ikhlas tulus kepada Allah ya. Hak tu ya. Tu tengok tu. Kalau kena kita saat ni tu, kena lagu tu teriak suka sembah, tak buat paling laki. Tak buat paling laki dah, ngaju mecak dah. Habis tengok gapo lagi dia kata. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Maka itulah mana? Beribadat kepada Allah saat itu. Kerja yang mesti saya lakukan. Hak tu hak sengerti hak kita kena buatnya. Hal nak boleh masuk syurga, hal nak layak masuk syurga Allah Ta'ala saat itu bukan urusan dia. Itu bukan kerja dia. Kerja dia yang katanya mesti saya lakukan. Iaitulah kena buat ibadat. Nak boleh masuk saat itu dikatakan dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Balasan dia saat ini nak masuk syurga, nak masuk neraka, itu kerja Allah Ta'ala. Dah? Tu. Habis. Lagi pula dia kata lagu mana? Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia malaikat saat itu berkata. Tak kala malaikat dengar jawab seorang laki-laki daripada Bani Israel jawab terhadap dia lagu tu, maka dia pun malaikat saat itu klik royak kepada Tuhan. Royak gua mana? Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya. Kan seorang laki-laki saat itu. Tu. Dia pergi sembah dengan Allah Ta'ala, malaikat saat itu naik royak kepada Allah Ta'ala. Mung nilah Tuhan yang tahu apa saja yang masuk orang saat itu royak saat itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata lagu mana? Apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadat akan daku, Allah Ta'ala pesan kepada malaikat katanya, apabila hambaku itu tidak berpaling, hamba Allah Ta'ala saat itu tidak berpaling daripada beribadat akan daku, pia-pia saat itu duk terus tetap duk beribadat dengan Allah Ta'ala saat itu sokmo-sokmo lagu tu,
maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Tu tengok Allah Ta'ala jawab. Aku nak balas, Tuhan kata. Aku nak balaskan, aku nak ganjarkan, aku nak pahlakan dengan kemurahanku. Tu nak katanya dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Tu walau lagu mana pun demo nak royak nak tugah kita saat itu. Tu nak royak katanya ganjaran balasnya saat itu dialah. Dialah beri, dialah nak balas. Dengan sifat kemurahan dia, dengan sifat limpah kurnia Allah Ta'ala. Tu nak royak katanya walaupun kita saat itu buat tetap amal ibadat dia nak royak lagu mana, kita taklah hingga terus saat itu buat amalan kita saat itu dah. Tu Allah Ta'ala royak diri dia kata, pio-pio duk tetap, pio-pio tak paling daripada ibadat terhadap dia, Allah Ta'ala saat itu akan balaskan dengan kemurahan dia. Tu. Habis. Lagi dia kata lagu mana? Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Allah Ta'ala kata, aku Allah Ta'ala saat itu juga tidak akan berpaling daripada hamba-Ku saat itu. Allah Ta'ala tak paling. Allah Ta'ala saat itu akan tengok semua kita saat itu. Tu Allah Ta'ala yang royak dah. Dia tak paling daripada hamba dia saat itu. Dia rajin untuk buat amal ibadat terhadap dia. Lepas tu balas saya saat itu. Serah dia lah. Serah dia. Jangan duk harap katanya kita buat amal ibadat kebajikan selama ni kita akan nak boleh masuk syurga. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Jangan duk tok situ dah. Oleh kerana apa? Belum tentu lagi kita saat itu nak boleh masuk syurga dengan amalan kita ke? Tak. Tu. Pas kita kena buat benda molek, benda amalan hak kebajikan saat itu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menjadikan kita saat itu tak lain tak bukan untuk ibadat kepada dia. Buat ibadat kepada dia, buat amal-amal yang wajib terhadap dia. Siapa tu dia nak balas kita pada hari akhirat esok sana itu. Nak balas utang kau nak balas tak utang sana itu terhadap dia. Kita suruh dia. Suruh dia. Tu Allah Ta'ala royak dah. Allah Ta'ala akan tak paling kali diri dia daripada hamba dia saat itu yang rajin buat amal ibadat kebajikan terhadap dia. Tu. Buat amal ibadat pun kena ingat molek dengan ikhlas hati lah. Dengan ikhlas hati, dengan suci hati. Dengan suci hati anggota zahir dan anggota batin kita saat itu tuluh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ya kita buat saat itu. Tu. Itulah kita takut kan. Kita takut saat itu tiba Allah Taala berpaling daripada kita saat itu, kita akan tak apa? Tak jadi tak ada kar kita saat itu. Tak ada kungkar apa dah hidup tah dunia saat itu. Habis itu kita pisahlah, jangan Allah Taala tu paling, Allah Taala diri dia paling daripada kita. Sebab apa? Salah satu daripada Allah Ta'ala nak paling diri dia terhadap kitanya. Kalau kita duk ngajar baca lepas tu ke apa? Iaitulah kita saat itu duk mengsia-siakan masa. Duk tak gunakan masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Duk tak gunakan yang mana Allah Ta'ala beri umur kepada kita yang lama. Dah puluh-puluh tahun saat itu. Lepas tu kita duk mengsia-siakan masa, tak menggunakan masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ingatlah satu hari Allah Ta'ala akan paling diri dia terhadap kita. Lagu mana dia paling? Setengah daripada setengah kita nak mudah-mudah, lama mudah-mudah. Yang Allah Ta'ala tu paling diri dia dengan hamba dia yang malah nak buat amal ibadat sana itu. Ingat. Ingatlah kata ada alamat. Ingatlah kata ada tanah mana? Salah satunya Allah Ta'ala akan tak terimakan doa kita sana itu. Allah Ta'ala tak terima doa apa-apa. Ikutlah kita doa apa-apa sana itu Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat katanya tak kalau kita doa terhadap Allah Ta'ala royak kepada malaikat, merembahlah doa si fulan berfulan saat itu. Sedap doa apalah, ia tak akan terima. Rembahlah turun bumi semula. Tu je tu. Kita nak buat apa-apa tak jaya, nak buat benda kebajikan pun akan tak jadi berjaya. Duk tak ada rahmat, duk tak ada keberkatan. Tu makna katanya tanda Allah Ta'ala tu palinglah diri dia terhadap kita. Lepas tu kita fikirlah. Kita pakat jagalah diri kita. Janganlah ada diri kita saat itu Allah Ta'ala tu paling diri dia dengan kita. Sebab apa? Sebab kita saat itu malah nak buat benda kebajikan. Duk dalam kejahatan, duk dalam kemaksiatan semua. Duk dalam kerugian semua. Ingatlah satu hari Allah Ta'ala akan palinglah diri dia terhadap kita. Pas baliknya bagi siapa-siapa, bagi hamba Allah Ta'ala saat itu yang rajin buat amal ibadat kebajikan semua lagu tu saat itu, Allah Ta'ala ya janji kata dia tak akan paling diri dia dengan hamba mana yang rajin buat amal ibadat. Tu dia janji dah. Tu Allah Ta'ala janji dah diri dia saat itu dia tak akan paling sama sekali kepada hamba-hamba dia saat itu rajin buat amal ibadat kebajikan.
Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala saat itu dia amat mengetahuilah apa saja yang kita dok buat di atas muka dunia ni. Itulah pakat-pakat jaga. Ni nak royak katanya hari ni saat ni tu. Ni. Ni cerita ni royak saat ni tu. Tu tak kalau dah malaikat gitu royak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu dah Allah Ta'ala pun royaklah kepada malaikat yang katanya dia tak akan paling daripada hamba dia tu yang rajin untuk buat amal ibadat. Patut Allah Ta'ala saat itu akan balaskan apa saja yang hamba dia buat di atas muka bumi saat itu dengan kemurahan dia saat itu. Dengan sifat kemurahan Allah Ta'ala, dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala, dengan sifat limpah kurnia Allah Ta'ala. Patut Allah Ta'ala yang katanya, aku juga tidak akan berpaling daripada hamba dia saat itu, yang rajin buat amal ibadat di atas muka dunia ni. Tu nak ayat katanya, tajuk atau modok yang mana Imam Ghazali pungut nasihat kepada kita hari ni. Kerana qada balasan saat itu mengikut qada amalan kita. Tengok, amalan kita rajin buat setara mana di atas muka dunia ni, balasan kita akhirat sana itu akan nak boleh sama dah dengan ibadat kita buat tahari di atas muka bumi ni. Tu ni katanya kita nak boleh lebih pekat tinggi setara mana amalan kita saat itu mengikut amalan kita balasan kita akhirat esok. Balasan kita nak tinggi, nak lebih saat itu, tengoklah qada amalan kita buat atas muka bumi ni. Tu kita rajin buat amal kebajikan, Allah Ta'ala akan tak tinggal dari diri dia saat itu terhadap kita. Tu Allah Ta'ala janji dah saat itu. Tu nak ayat katanya Allah Ta'ala saat itu dia tak tinggal hamba dia saat itu rajin buat amal ibadat terhadap dia dah. Habis. Dan lagi pula dia kata lagu mana? Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua saat itu, semua malaikat saksilah. Mu nak saksilah malaikat. Saksi apa? Bahawa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Dosa seorang lelaki duk rajin buat ibadat. Ni makin umum, makin belakang ni. Allah Ta'ala pesan kepada para malaikat saat itu, katanya dia saat itu dah telah mengampuni akan segala dosanya. Dosa bagi orang yang rajin buat amal ibadat kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu laporlah kita saat itu. Kalaulah kita rajin buat amal kebajikan, Allah Ta'ala saat itu tambah kebajikan dan menggugurkan akan kesalahan kita. Yang mana kita buat dulu, buat ilmu dosa besar, dosa kecil saat itu, Allah Ta'ala akan apung dosa kita saat itu. Tu nak ayat katanya Allah Ta'ala saat itu dia nak balas apa dia mengikutkan di atas perkara atau amalan yang kita buat di atas muka dunia ni. Tu itulah kan ayat katanya kalau lah sebut kata syurga nak belaka. Tapi amal ibadat kebajikan rajin dah. Oh malah segar sebut kebajikan tu rasa pahit dah kok level. Nak buat tu rasa segar, rasa malah. Sebut neraka tak sebut syurga nak belaka. Tapi rajin kedok duk buat kita saat ni tu. Bah buat saat ni tu walaupun rajin tengok taklah. Tengok tak. Kena ke tak kena, masuk live berapa? Masuk live rugi ke tak rugi kita buat saat ni tu. Buat rajin buat saja tengok akhirat sana tu rugi tak ada. Sebab apa? Sebab buat saat itu tak kena ngeri panggil. Kenapa? Kalau ada ilmu. Rajin buat tapi tak ada ilmu tak boleh, tak pakar dah. Imam Ghazali katanya, nak boleh pakarkan tiap-tiap amalan, tiap-tiap kebajikan saat ini dia terhenti dia tak kena tahu. Buat dengan kena ada cara dia. Barulah akan jadi manfaat bagi kita pada akhirat sana dah. Tu ingat dah. Tu nak ayat katanya tajuk atau modok hak Imam Ghazali royak kita saat itu qada balasan tu yang mengikutkan qada amalan kita. Amalan banyak mana kita duk tah dunia ni, rajin setara mana kita duk tah dunia ni, sekadar itulah balasan akan boleh pada hari akhirat sana dah. Tu rajin atau kita saat itu malah nak buat amal ibadat duk tah dunia ni sudah angin lah nak boleh lebih balasan pada akhirat sana. Sebab apa? Sebab dah dunia kita malah. Nak duk angin nak ganjaran lebih daripada tu tak boleh lah. Tu dah. Habis. Tengok cerita saat ni tu. Tu ni atas kata cerita seorang lelaki daripada Bani Israel selama dah buat amal ibadat 70 tahun. Allah Ta'ala teh lagi. Pas kita ni buat amal ibadat apa tahun je baru. Berapa tahun kita buat amal ibadat hari-hari saat ni tu. Dah. Setengah orang saat ni tu dah. Baru nak buat amal ibadat 60, 70. Tu pun berasa awasal lebih ada remo dah. Tu tengok Allah Ta'ala ni teh hamba dia yang mana dia saat itu duk buat amal ibadat lama 70 tahun. Allah Ta'ala kata mu tak layak lagi nak masuk syurga. Kalau kita kena kita tu tanya dah Allah Ta'ala royak lagu tu. Tu. Tapi nak ayat katanya seorang lelaki daripada Bani Israel saat itu bukan tamada lah dia saat itu dah boleh jawab kepada malaikat lagu tu.
Nak kata dia saat itu setengah daripada setengah ya orang yang ada ilmu lah tu. Dia jawab terhadap malaikat meroyak lagu tu saat itu. Kata tak boleh nak masuk syurga. Kata tu bukan kerja dia. Kata dia buat ibadat lama 70 tahun saat itu bukan kerja dia. Bukan kerja dia. Dia saat itu kerja dia ialah buat ibadat kepada Allah ya. Tu ya dia saat itu. Nak boleh masuk syurga atau nak boleh masuk neraka tu kerja Allah Taala. Tu. Habis. Tu cerita nak ayat katanya qadar balasan tu yang mengikutkan qadar amalan kita. Tu dah. Habis tengok lagi satu lagi dia katanya dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Nabi, pelaga dengan hadis Nabi. Dia kata kena. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ni hadis Nabi. Artinya hadis Nabi ni ayat apa? Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Ni banyak demo duk kata, banyaklah. Hadis-hadis ni ahli-ahli penceramah saat itu duk waktu buat hadis ni. Tu duk waktu buat hadis ni supaya nak membangkitkan semangat le diri orang saat itu. Supaya nak membangkitkan le diri seorang manusia tu untuk apa? Untuk nak untuk rajin tentang nak buat amal kebajikan. Tu. Sebab hadis Nabi ni katanya, hasibu anfusakum, hisablah dirimu saat itu. Hisablah dirimu saat itu. Tu. Hisablah maknanya kiralah dirimu saat itu. Ceklah dirimu, ceklah amalan dirimu saat itu. Tu. Ceklah benar kebajikan gapo teh kamu buat atas dunia saat itu. Sebelum kamu dihisabkan. Tu. Sebelum kamu dihisabkan, yakni pada hari akhirat esok. Hari akhirat esok sana itu adalah tu adalah yang untuk dihisabkan amalan kita sana itu. Sebab itulah kita kena pakak-pakak esok pakak-pakak sedarlah pada hari ni learning dah ni tu. Oleh kerana banyaklah masa orang masuk masa ni masa fitnah, masa yang nak buat amal kebajikan payah malah remek kadang-kadang buat sibuk nak buat benda tu banyak dak kau dak ceklah diri kita sana itu sebelumlah kita sana itu akan dicek sana itu. Tengok hadis Nabi katanya. Hasibu a'malakum, iaitu ceklah diri kamu sana itu. Tu. Dengar kata kan, ceklah diri kita sana itu apa teh kita buat benda-benda yang soleh, benda yang solehat, benda yang molek-molek sana itu. Sebelum kamu dihisapkan. Sebelum kita sana itu dihisapkan pada hari akhirat esok. Dia apa-apa, dia sampai hari akhirat esok kita nak cek dia lah, tak ada dah. Dia tersasar saja dah. Mak pak tak boleh tolong, tok guru kita tak boleh tolong. Hak yang nak boleh tolong kita saat itu, hak yang nak boleh syafaat kita saat itu, dia itulah kena kepada Nabi Muhammad SAW. Panggil syafaatul kubra duduk situ. Sebelum nak sampai situ, lelah lah, letih lah. Penat siksa lah bagi mereka-mereka yang tak ada amal kebajikan banyak di atas muka dunia ni, duduk angin sana tu, berat lah. Tu. Tak sedar angin situ, angin di atas diri kita di atas muka dunia ni lah. Kiralah diri kita banyak pada hari ni. Ceklah diri kita hari-hari saat itu. Amal kebajikan, amal yang baik, amal yang salihat saat itu. Kita duk buat banyak setara mana. Kita duk buat benda yang mungkarat. Benda yang duk adik. Benda apa? Benda yang Allah Ta'ala tertegah saat itu. Duk buat banyak benda tu ke lagi ke? Allah. Kalaulah kita tak khabar lagi pada hari ni dah. Untuk menutup kita, kawan-kawan ibu, kawan bapa, hak mana duk tengok saat itu. Pemuda-pemudi. Tu. Kawan ibu, kawan bapa, tua muda ikut pergi lah. Tu. Akak ceklah diri kita saat itu. Sebelum diri kita saat itu akan dia cek di sana esok saat itu. Dia cek sana saat itu, habislah kita saat itu. Habis gimana? Habis harap per dia panggil. Tu. Duk cita-cita nak Allah Taala hatta di atas dunia semula supaya nak buat amal ibadat. Dak dah. Allah Taala katanya kala cish. Allah Taala kata dak dah. Allah Taala kata hatta rahmu saat itu. Aku wi umurmu atas dunia ni puluh-puluh tahun dah. Mu nak tak khabar lagi tu dirimu lah tu. Sebab itulah buat kita saat itu kena mengingati, kena menasihatilah sama-sama kita saat itu. Supaya apa? Supaya saat itu lepas daripada kelalaian. Sebab manusia ni lalai ya galik. Orang kita saat itu galik. Galik tu pakak-pakak jaga pakak-pakak. Mengingatilah sama-sama kita saat itu. Habis tu nak katanya hadis Nabi ni, dia katanya ceklah diri kita saat itu sebelum kamu dihisapkan. Sebelum kita saat itu nak kira pada akhirat esok tu. Habis dah. Dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Tu nak katanya. Timbanglah amalan kita saat itu. Jangan kira demo sangat. Kita sudah. Demo nak kata lagu mana, baik mana, lah demo je lah. Dia tu demo nak kaji Instagram mana, lah tu demo. Kita saat itu buat terhadap
Hak kita sudah. Tu ikhlas hati dengan Allah Taala sudah kita saat itu duduk pada hari ini. Tu timailah, mana kata timailah. Ceklah diri kita saat itu. Ceklah amalan kita pada hari ini saat itu sebelum kamu ditimai ke. Timai ya telah pada mizan esok saat itu. Pada mizan pada hari akhirat saat itu Allah Taala akan timai kebajikan dan kejahatan kita saat itu. Dia pasal saat itu. Waktu dia sesat pun tak ada kemanfaatan dah situ. Tak ada orang nak boleh tolong dah kita saat itu. Tu nak katanya hadis Nabi Hawa sini tu mupelaga dengan modok nak Imam Ghazali royak saat itu. Makna katanya qada balas itu mengikut akan qada amalan kita. Sebab itu kena ceklah amalan kita hari-hari saat itu. Hisablah. Ceklah. Fikirlah tentang amalan kita duk pada hari sia dan malam saat itu benar hak kebajikan banyak mana kita buat saat itu atau banyak hak benar hak kejahatan lagi dengan kebajikan atau kita kena pisahlah pisahlah diri kita saat itu usaha banyak kebajikan di atas kejahatan tu habis satu hadis yang pelaga situ dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni yang berkata Sayyidina Ali pula dia kata Man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin wa man zanna annahu bibadil jahdi yasilu fahuwa mustaunin. Artinya berkata Sayyidina Ali ni yang katakan siapa yang menyeka pia-pia hidup suka bahawa tanpa usaha ia siapa saat itu akan dapat masuk ke dalam syurga. Pia-pia hidup suka lagu tu. Pia-pia hidup pergi lagu tu. Pia-pia hidup iktikad lagu tu. Dah. Iktikad lagu mana? Hidup pergi lagu mana? Tanpa usaha. Tak ada usaha sikit boleh tah dunia saat itu. Akan dapat masuk ke dalam syurga. Hidup pergi lagu tu. Malah nak buat benda kebajikan. Malah nak bersungguh di atas buat amal kebajikan saat itu. Hidup suka katanya akan boleh masuk syurga. Orang-orang yang hidup suka lah diri dia lagu tu saat itu. Suka kata dia saat itu malah nak buat amal kebajikan. Malah nak buat amal hak ketaatan, malah nak bersungguh pada nak buat amal kebajikan saat itu, dia kita suka lagu tu. Dia kita suka saat itu. Dia katanya dia akan boleh masuk syurga Allah Taala. Dia kita suka lagu tu, maka orang itu hanya berangin-angin sahaja. Tu mana katanya orang yang suka lagu tu mana kata dia saat itu duk angin-angin saja. Duk angin-angin, duk koya, duk perasa saja lagu tu. Perasa saja ya, duk angin-angin saja ya. Hidup angin, hidup perasa katanya benda kebajikan, amal ibadat kebajikan saat itu yang malah dah nak buat. Dia akan boleh masuk syurga Allah Taala. Orang hidup suka lagu tu, Sayyidina Ali kata orang lagu tu orang itu saat itu berangin-angin sahaja. Hidup angin-angin benda hak tak tahu gapo lagi. Tu. Panggil maktu'un terputus saat itu. Tu putuslah dia saat itu. Nak boleh masuk syurga Allah Taala. Sedap angin lah lagu tu. Tu. Betul ni kita saat itu. Pia-pia hidup pergi lagu tu saat itu. Hidup suka lagu tu, hidup tikak lagu tu. Malah nak buat amal kebajikan. Tapi akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Pia-pia hidup angin lagu tu. Saya nak katanya. Hanya saat itu. Maka orang itu hanya berangin-angin sahaja. Hidup angin-angin sahaja. Habis. Dan siapa yang menyeka bahawasanya. Dan siapa yang menyeka bahawa hanya dengan usaha saja ia siapa saat itu akan masuk ke dalam syurga. Ni suka orang lain pula. Saat ni orang itu saat itu pia-pia gitu suka katanya ya malah nak buat amal kebajikan ia akan boleh masuk syurga. Hak ni sebaliknya hak ni ya katanya ya tu dah usaha dah. Duk buat dah benda kebajikan. Lepas tu dia kata gitu suka lagu mana kata dia saat itu rajin dah buat amal kebajikan. Lepas tu gitu suka ia akan masuk ke dalam syurga Allah Taala. Tu buat amal ibadat kebajikan dah. Gitu suka katanya. Dia rajin buat amal kebajikan ni, dia akan boleh masuk syurga Allah Taala sana itu. Siapa-siapa lagu tu Sayyidina Ali katakan, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Taala. Tu mana kata dia akan rasa lebih daripada rahmat Allah Taala. Dia tak khabar situ. Padahal nak boleh masuk syurga sana itu dengan limpah kurnia rahmat Allah Taala. Duk situ bukanlah terhenti di atas amal kebajikan kita buat tu. Bukanlah duk di atas benda hak ketaatan, benda hak yang benda kita buat benda molek tu. Saat ni tu nak masuk syurga. Dah. Tu makna katanya orang hidup perasa lagu tu dia akan perasa kata dia tu kaya daripada rahmat Allah Taala. Makna kata dia sini tu tak berhajat daripada rahmat Allah Taala. Tu makna kaya. Tu makna katanya ingat moleklah. Katanya tiap-tiap amalan popo saat itu kita buat. Kita jangan tak katanya
buat amalan ibadat kebajikan saat itu, kita akan boleh masuk syurga dengan amalan kita buat. Tak. Ingat dah, nak boleh masuk syurga dan neraka saat itu, atau nak boleh masuk dalam syurga terus saat itu, dia terhenti di atas rahmat Allah Ta'ala. Bukan di atas benda apa, benda kebajikan, benda ketaatan, amalan salah kita nak buat tu. Bukan duk situ. Pas kita nak kaca buat saat itu dikatakan kerja kita. Sebab Allah Ta'ala menjadikan kita saat itu untuk buat amal ibadat kepada dia. Bukan duk tak katanya semata duk buat saat itu, duk tak di atas benda kebajikan, duk tak amalan kita buat, duk tak di atas pahala kita buat tu. Hak tu tak leh nah, tengok setagi akan siapa. Setagi akan siapa isi situ. Dah. Dah habis, jangan duk sekolah. Seka katanya tak buat amalan kita akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Tak. Lepas tu seka dah buat amal kebajikan, buat benda molek, akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Tak juga lagu tu. Tengok dah. Dia kata, dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pula. Tu tengok. Ni wak 3 hadis. 3. Sani hadis Nabi, yang kedua berkata Sayyidina Ali, yang 3 ya wak berkata Sayyidina Hasan Al-Basri pula. Kata lagu mana? Mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Tu tengok. Pia-pia giduk cinta, giduk cari nak mencari syurga tanpa amalan, duk nak ke syurga tapi buat amalan malah di atas muka dunia ni. Sebut kata syurga nak, tapi amal kebajikan, amal yang solehat saat itu buat dak. Pia-pia giduk cari syurga tanpa malah nak buat amal kebajikan saat itu, adalah satu dosa daripada segala dosa. Itu dikatakan masuk daripada dosa dah giduk cari lagu tu. Giduk nak lagu tu. Tu. Nak tak syurga nak, tapi amal kebajikan saat itu, amal yang solehat saat itu malah nak buat di atas muka dunia ni, giduk suka giduk cari lagu tu saat itu dikatakan satu dosa daripada segala dosa. Dosa tak pasal gitu kita saat itu. Dosa tak pasal. Dah. Habis. Tu kena jagalah dah, kena jaga. Jangan duk suka lagu tu, jangan duk tak terhenti dah. Jangan duk taklah harap kita saat itu. Giduk harap nak syurga Allah Ta'ala tapi tanpa amalan malah nak buat. Itu dikatakan satu dosa daripada segala dosa. Habis. Dan lagi pula katanya, dan beliau berkata lagi. Iaitulah kena kepada Hasan Al-Basri ni. Dia kata gimana? Tanda pahal hakikat ilmu itu ialah meninggalkan pemerhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan amalan. Ni tengok. Yang Hasan Basri kata. Tanda pahal hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan. Ini orang katanya, apa? Faham hakikat ilmu kita saat itu. Makna katanya, siapa hakikat ilmu kita duk buat saat itu. Tu. Mana ilmu kita saat itu ada dah diri kita saat itu, lepas tu kita rajin pula duk buat amal ibadat saat itu. Lepas tu kita duk buat amal ibadat saat itu. Orang siapa hakikat ilmu saat itu, meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan. Orang siapa ilmu sungguh, orang siapa hakikat sungguh. Ya buatlah apa saja amalan saat itu, dia tak ada tok situ kali. Dia tak ada tok situ kali. Dia tak ada tok lah hati dia saat itu. Dia buat amal kebajikan saat itu, dia tak ada tok di atas pahala saat itu. Dia tak ada tok di atas pahala. Kata dengan semata-mata pahala kebajikan dia tak akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Tak boleh. Itu nak kata tanda hakikat orang ada ilmu saat itu, dia meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan. Dia tinggal. Memperhati, tak ada perhati dia katanya. Buat amal kebajikan ni dia boleh akan buat amal syariat ni akan boleh nyari gigi. Dia tak ada tok situ kali. Tu orang siapa hakikat ilmu sungguh. Dah ingat. Tu. Yang duk angin katanya buat amal kebajikan ni boleh pahala gigi tago ni. Tak. Orang siapa hakikat sungguh, dia tak ada tok lah diri dia saat itu siapa. Siapa situ dah. Lepas tu bukan meninggalkan amalan, bukanlah kata kena tinggal buat amalan. Amalan buat tu buatlah. Tu amalan hari saat tu kena buatlah. Tapi tinggallah. Ganjaran tinggallah pahala kata nak boleh berapa saat itu. Tu nak katanya berkata Sayyidina Hasan Al-Basri tu ya gitu. Tu nak katanya tanda pahal hakikat ilmu orang satu meninggalkan memperhatikan pahala sesuatu amalan, bukan meninggalkan amalan. Amal tu kena buatlah. Amal-amalan kita saat itu kena buatlah hari-hari saat itu. Tapi ni kata tanda bagi orang siapa pekat sungguh, dia tak ada tok situ. Dia buat amal kebajikan apa saja, dia tak ada tok di atas balasan pahala situ. Hanya semata-mata buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pas kita saat itu, ceklah diri kita saat itu. Buat amal kebajikan saat itu, kita tak dah tergapo. Tak ada nak menunjuk orang yang mau tahu kan? Tahu
letak di atas wak setara ni akan boleh setara ni ke? Letak di atas pahala balas set itu ke? Tu ni katanya tak sampai hakikat ilmu lagi lah kita saat ni tu dah. Tu habis. Dan lagi pula yang katanya dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Nabi selagi, hadis Nabi ni katanya Yisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Beradulah kami katanya dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhana fil wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'alna amalana khalisatan lil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.